Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Niza, seluruh kepimpinan PAS, DAP, seluruh staf kepimpinan Pemuda Negeri Perak dan rakan-rakan media sekalian. Pertamanya terima kasih atas kehadiran pada hari ini, dan saudara telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Niza yang bahawasanya hari ini skuad daripada Polis Diraja Malaysia daripada Johor Bahru sanggup datang ke Ipoh untuk bertemu untuk meneruskan mengambil kenyataan daripada Datuk Seri Niza berhubung isu-isu yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Bagi pihak Dewan Pemuda PAS Negeri Perak, kami sekali lagi hari ini ingin mengenengahkan kembali fakta-fakta dan kronologi yang kami rasa perlu kita lihat daripada aspek yang lebih luas. Pertamanya saya nak tunjukkan kenyataan Cosmo bertarikh 8 April yang telah menunjukkan perkataan sanggupkah anda bayar RM500,000 untuk nombor plat ini. Bermulanya pada 8 April yang lalu sudah ada seperti satu andaian telah disiarkan dalam akhbar Cosmo tersebut. Diikuti pada 20 April iaitu pada hari Jumaat, satu kenyataan juga telah dinyatakan, iaitu WW1 catat bidaan RM520,000, di mana kenyataan itu dibuat oleh Datuk Seri. Nilai bidaan keseluruhan yang diterima untuk pendaftaran WWW adalah sejumlah 64 juta. Itu kenyataan Datuk Seri Kong Chow Ha. Yang menariknya ialah mengapa akhbar Cosmo tersebut cuba membuat satu andaian dengan info barang lain yang boleh dibeli dengan wang RM520. Maknanya akhbar Cosmo sudah mula membuat satu perbandingan dengan RM520,000 anda boleh beli contohnya rumah teras 3 tingkat di Bangi, contohnya sebuah kereta BMW, sebuah lot kedai baru di pusat bandar Subang Utama Shah Alam, emas 916 seberat 2.77 kilo. Jadi maksudnya kenyataan Cosmo pada 25 Mei sudah mula membuat satu spekulasi, satu perbandingan, satu berbentuk berbentuk pertanyaan kepada rakyat. Dengan RM520,000 ini, RM520,000 ni saudara boleh dapat buat perbandingan untuk 4 benda: rumah, kedai, kereta dan juga emas. Itu bertarikh 25 hari Mei. Diikuti pada 28 hari bulan Mei, iaitu kartun itu sendiri yang sangat jelas yang membincangkan tentang isu plat kereta RM500,000 tersebut. Itu pada 28 hari bulan Mei. Diikuti pula pada 29 hari bulan yang akhbar Cosmo juga secara jelas di muka hadapan memaklumkan, secara rasminya akhbar Cosmo memaklumkan bahawasanya plat kereta RM520,000 ini adalah merupakan kepunyaan Tuanku Sultan Johor. Itu secara rasminya daripada akhbar Cosmo. Diikuti pada 30 hari bulan, kelihatan jawapan daripada Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Johor yang memaklumkan, menjelaskan situasi perbidaan plat WW1 ini oleh ayahanda Tuanku itu sendiri. Yang kami hairannya juga, apabila Tuanku Tengku Mahkota Johor sudah membuat jawapan, membuat penjelasan, masih lagi ada kartun dalam Cosmo yang bertarikh 30 bulan yang menyatakan secara direct tentang isu plat tersebut, ya. Boleh baca sendiri, ya. Kartun ini 30 bulan 30 bulan loh. 30 bulan yang tadi tu. Ya. Dalam kartun tersebut secara jelas mengatakan, Pak, tengok motor ini pakai plat setengah juta tu. Plat patah tu ada sambungan lagi belakang. Maksudnya saya nak katakan, Tuanku Tengku Mahkota Johor dah maklumkan, dah buat penjelasan mengapa, tapi akhbar Cosmo masih melukis kartun ataupun mengeluarkan kartun yang mempertikaikan ataupun membincangkan isu tersebut. Maka diikuti pada hari yang seterusnya, bertarikh 31 hari bulan, dalam akhbar Cosmo juga telah membuat ulasan mengatakan Datuk Seri Niza mengkritik Sultan Johor. Maknanya bukan ulasan daripada mana-mana pimpinan, tapi akhbar Cosmo itu sendiri membuat ulasan, membuatkan pandangan beliau
mengatakan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nizam mengkritik Sultan Johor secara direct, walaupun secara jelasnya melalui Twitter Datuk Seri Nizam sendiri yang bertarikh 28 hari bulan jam 4:07 petang, tidak ada sebarang kenyataan secara direct, secara terus yang menuju kenyataan itu kepada Al-Sultan Johor itu sendiri. Yang menjadikan satu lagi kehairanan pihak kami ialah pada tarikh 31 tarikh tersebut, satu lagi kartun. Baru-baru ini dalam laporan polis kami membuat laporan polis untuk 2 kartun yang dibuat dalam kartun dalam Cosmo, tapi rupanya pada 31 bulan ada satu lagi kartun yang ketiga yang menceritakan bertajuk Macam-Macam oleh Kazim. WW1 cecah 520,000. Kartun tersebut banyak benda boleh dapat daripada duit video nombor plate WW1 ini. Kalau abang boleh dapat, apa abang boleh dapat? Sekali lagi, pada 31 hari bulan, Akhbar Cosmo cuba mempermainkan isu ini, memperpanjangkan isu ini. Jadi saudara sekalian, bermula pada 8 April itu sendiri sehinggalah ke tarikh hari ini sudah masuk 60 hari. 60 hari ataupun 2 bulan. Cerita tentang isu plate 520,000 ni yang telah menjadi isu sensasi setelah disiarkan dalam Akhbar Cosmo, tapi kenapa sehingga saat ini, hari ini, tiada satu sebarang tindakan persoalan dibuat oleh pihak polis? Mengapa? Dalam 5 keluaran yang secara direct mempertikaikan ataupun menyebut perkataan Tuanku Sultan Johor dalam 5 keluaran, tiada lagi sebarang tindakan atau tiada sebarang persoalan dibuat oleh pihak polis itu sendiri. Persoalan yang kami nak tekankan di sini, kenapa Cosmo? Kami hairan, kenapa dalam banyak-banyak media utama perdana, kenapa Akhbar Cosmo sahaja yang membawa isu ini? Bila kami kaji dan bila kami lihat susur galurnya, Cosmo adalah merupakan anak, kita boleh kata anak syarikat kepada Akhbar Utusan Malaysia. Jadi kalau Akhbar Cosmo sebagai anak buah kepada Akhbar Utusan Malaysia, seolah-olah Akhbar Utusan Malaysia membenarkan Cosmo untuk membawa isu ini. Kita semua sedia maklum, Akhbar Utusan Malaysia ni adalah merupakan akhbar yang pro kepada pihak-pihak tertentu. Tu ayat yang ni lah. Akhbar Utusan ni pro kepada siapa? Jadi kalau Cosmo menceritakan seolah-olah cuba membawa isu bidaan ini kepunyaan baginda Sultan Johor, dan utusan sendiri sebagai bapa kepada Akhbar ini tidak mengambil sebarang tindakan, seolah-olah ada seseorang di belakang Akhbar ini yang cuba bermain api. Kami juga ingin membuat persoalan, mengapa Kementerian Pengangkutan di bawah menterinya Yang Berhormat Datuk Kong Chow Ha, yang juga merupakan sesuatu MCA, mendedahkan isu plate kereta WW1 ini sendiri. Kenapa pada tahun 2010 isu plate kereta MCA 1 yang mencecah RM300,000 tidak didedahkan kepada publik? Kenapa bila tiba isu WW1 ini yang dikata kebetulan ianya dibida oleh Tuanku Sultan Johor didedahkan oleh Kementerian Pengangkutan? Apa sebenarnya motif di sebalik ini? Ini persoalan yang saya ingin bertanya juga kepada mereka. Apa agenda Kementerian Pengangkutan Jalan? Apa agenda menterinya yang mendedahkan isu ini, sedangkan isu plate kereta MCA 1 hampir RM300,000 sehingga hari ini tidak diketahui siapa pembidanya dan tidak didedahkan oleh Kementerian Pengangkutan Jalan. Yang keduanya, saya juga ingin membuat persoalan, kenapa Datuk Seri Hishamuddin Tun Pisui On, naib Presiden UMNO, mungkin jugalah selaku Menteri Haiwan Polis ni, dia hanya baca Twitter, dia tak baca surat khabar juga. Jadi kami pada hari Isnin yang lalu, kami membuat laporan polis, cuba bantu polis yang tak baca Akhbar Cosmo, tak buat laporan. Tapi sehingga hari ini, Datuk Seri Hishamuddin selaku naib Presiden UMNO, Menteri di dalam Jabatan Perdana Menteri dalam negeri, tidak membuat sebarang tindakan dan juga kenyataan berhubung isu yang berlaku ini. Kita juga ingin bertanya, di manakah pemuda UMNO, di manakah dia perkasa yang lantang bercakap tentang isu ini. Dan kami juga ingin membuat sedikit teguran kepada Datuk Seri Zamri, Menteri Besar Perak, dalam kenyataannya yang menghardik Datuk Seri Nizam, seolah-olah dalam kenyataan yang menyatakan seolah-olah Datuk Seri Nizam ini tidak begitu biadab
ingin membawa isu raja-raja ke kancah politik, yang mana kami minta Datuk Seri Zamri juga tolong baca surat khabar. Jangan hanya mengambil bulat-bulat maklumat daripada kaki tangan tanpa susur maklumat yang betul. Jadi secara kesimpulannya hari ini, bagi pihak Dewan Pemuda PAS Negeri Perak, kami sangat berasa kesal dengan situasi yang berlaku ini, dan kami juga melihat sehingga ke hari ini dan ke saat ini masih tiada sebarang tindakan daripada pihak polis, dan seolah-olah terbukti pihak polis di Raja Malaysia mempunyai satu sikap double standard, mempunyai sikap yang berpilih bulu, mempunyai sikap yang selektif dalam ingin mengambil tindakan kepada suatu isu. Apatah lagi isu ini secara jelas telah dimainkan hampir 60 hari oleh akhbar Kosmo, oleh akhbar Kosmo, yang mana ianya saya yakin telah mungkin dibaca oleh hampir 1.2 juta oleh laporan pembaca Kosmo, hampir 1.2 juta sehari, yang mana pada 1.2 juta sehari selama 60 hari isu ini berlaku. Kita boleh bayangkan berapa juta rakyat Malaysia sudah terpengaruh dengan berita-berita yang kita katakan sensasi ini sendiri. Jadi itulah pendirian kami di Dewan Pemuda PAS Negeri Perak, dan kami hari ini nak melahirkan kekesalan kami terhadap sikap double standard dan selektif pihak berkuasa polis yang tidak mengambil sebarang tindakan terhadap akhbar Kosmo ini. Sekian, terima kasih.